Salam sejahtera. Okay, apa khabar semua? So, hari ni cikgu nak perkenalkan diri cikgu dululah. Okay, so yang nama Cikgu Abdul Muin bin Muhammad Yassin, iaitu cikgu guru penasihat kelab rugby dan selaku ketua lah untuk sesi pagi. Okay, so hari ni cikgu lebih kepada santai-santai saja untuk berkenalan dengan kamu semua. Okay, so inilah diri cikgu. Okay, apa khabar semua? Okay, so apa yang cikgu pakai ni? Okay, ni apa? Kenapa cikgu pakai? Okay, sebab kita dah lama dah tak bermain di padang kan. So jadi cikgu nak buat kelainan sikit lah. So sebab cikgu pakai headgear. Headgear ni pun baru beli. Ada tanda harga lagi. Okay, masih ada tanda harga. Masih ada tanda harga lagi. So jadi cikgu tak sempat nak guna. Sebab masa tu dah COVID. Okay, so jadi tak boleh guna. So jadi cikgu gunakan untuk sebagai okay, so jadi cikgu gunakan ni daripada membazir tak pernah guna, jadi cikgu pakailah sebagai untuk perkenalan kita lah untuk hari ni. So jadi bagi yang belum kenal lagi pertama macam pelajar form 1 lah, okay, baru kenal baru masuk sekolah ni, selamat datang. So ini adalah logo Skira Eagle . So jadi kat sini dia punya motto adalah tackle hard, play smart and be patient. Okay, so tackle hard maksudnya bermain dengan bersungguh-sungguh. Bila tackle betul-betul, tackle clean. Kemudian play smart, kita bermain dengan bijak, dan be patient. Be patient ni yang susah nak ada ni. Okay, be patient maksudnya dia konsisten. Dia boleh berlatih, dia boleh datang tanpa disuruh apa semua lah. Okay, bila dah jatuh cinta dengan rugby ni, dia akan buat yang terbaik lah untuk kelab ni. Okay, so ini sebagai perkenalan sukan permainan rugby SMK Sungai Kapal Indah. Untuk sesi pagi jam 3.20 hingga pukul 4, sesi petang pukul 3 hingga 4, dan tarikh yang akan kita buat ni adalah pada 24 bulan 2. Okay, so jadi ini adalah lukisan senior kamu lah. Dia cikgu minta tolong lukis. So jadi lukis gambar ni. Okay, kenapa Eagles Kenapa kita ambil Eagles? Okay, dulu sebelum ada projek perumahan di kawasan SKI, kita dikelilingi kelapa sawit. So bila banyak kelapa sawit, banyak helang. So jadi masa berlatih tu banyak helang dekat kawasan padang tu. So jadi tu kita ambil inspirasi dari situ, kita ambil helang lah sebagai kita punya moto lah. Okey, logo tu. So jadi kamu tengok pun cikgu pun pakai baju rugby lah. Okey, ni logo pun logo Skira Eagle. Okey, so jadi memang sebelum ni tu ni pun tulis Skira Eagles. Okey. So jadi sebelum ni memang cikgu buat, tapi dah bila COVID ni mungkin kita tak buat lah. Okey, nanti kita bila dah semuanya beransur pulih, insya-Allah masing-masing boleh membuat tempahan baju-baju lah sekiranya berminat. Okey, tak ada paksaan. Okey, so itu sebagai induksi dan perkenalan. Okey, so jadi yang pertama, pengenalan. Okey, ia bermula pada tahun 2008. So jadi masa tu cikgu posting di sekolah pada tahun 2007. So 2008 baru mula. Okey, so masa tu memang semua masih zero lagi lah, tak tahu apa-apa pun pasal rugby. So jadi masa tu cikgu seorang saja. So jadi kebetulan pada masa tu ada pelajar tingkatan 5 lah. Tingkatan 5, nama dia Fikri. Okey, dia sebenarnya dia bekas pelajar SMK Datuk Hamzah. So dia pernah main rugby. So jadi cikgu minta tolong dia berajar sama-sama sebab semua tak reti main rugby kan. So jadi masa cikgu latih tu, dia bawa abang dia sekali. So jadi abang dia ni nama dia Rizki Abdul Rahman. So jadi dia yang banyak membantu cikgu dan melatih abang-abang kamu yang dulu tu. Okey, kalau cikgu seorang saja memang pening kepala lah. Okey, dengan seorang-seorangnya yang tahu nak swing bola dan sebagainya lah. Tapi memang apa-apa pun permulaan tu je susah. Tapi bila dah jadi budaya, konsisten, benda tu akan jadi mudah. Okey. Kemudian kelab rugby ini telah menyertai pelbagai kejohanan peringkat daerah, daripada daerah sehinggalah ke antarabangsa. Bermula dari 2007 hingga 2007 maksudnya 2008 lah, tak adalah 2007 tu cikgu buat posting, itu pun akhir tahun.
Okey, kemudian ada yang telah melahirkan, okey, kelab ni juga telah melahirkan ramai pemain berbakat mewakili MSD, MSSM, Sukma dan negara. Okey. Kini kelab ini terus berkembang atas inisiatif bekas-bekas pelajar yang telah melatih pelapis elit bagi pasukan sekolah. Okey, so jadi abang-abang kamu ni dia dah main jauh kan. So jadi dia banyak membantu sekolah, okey, melatih pasukan-pasukan rugby dan apa untuk elit lah, pasukan elit. Pasukan elit maksudnya pasukan yang untuk mewakili sekolah dalam apa-apa cara sukaan. Okey. Bagaimanapun tugasan untuk guru lah, guru penasihat macam cikgu ni, dia bertindak sebagai pengurus, perancang, mencari dan melatih pelapis baru. So, cikgu nak highlight kan, cikgu lebih kepada melatih pelapis baru. Okey, bukan cikgu tak nak latih pasukan pelapis ni. Ilmu cikgu tu uh, yelah, dia rugby ni makin lama makin berkembang. Okey, so jadi chemistry daripada senior dengan junior tu lebih rapat. Mereka lebih rapat. Jadi dia punya ilmu share dia tu lebih baik. Bukan cikgu tak kongsi juga, kongsi. Tapi cikgu lebih kepada melatih pelapis. Okey, so jadi melatih pelapis ni contoh ni lah. Yang ni gambar ni pelajar-pelajar tingkatan 1. Dia datang pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi ya, dia latih setiap hari Isnin hingga 10. So jadi cikgu latih asas saja. Swing bola, langgar hit padding. Lepas tu buat fitness sikit-sikit. Tapi sikit-sikit pun dia tetap ada apa? Penat jugalah, okey. Tapi dia buat 8 hingga 10 pagi, so jadi selain daripada dia malam pagi-pagi tidur, eloklah datang ke sekolah, dia bersukan. Tapi tak ada masalah, dia boleh datang je sekolah waktu pukul 1 tu. Dia tak ada mengadu penat ke apa, tak ada. Okey. Masih cergas. So jadi kita kena balance lah. So jadi akademik pun kita boleh buat, sukan pun kita boleh buat. Ini pelajar ni tahun 2020 lah. Awal bulan 1 bulan 2 je dia orang sempat berlatih. Lepas tu dah Covid dah tak sempat dah. So ini tingkatan 1 dan ini adalah tingkatan 2. Okey. So untuk sesi itu untuk sesi petang dia akan berlatih waktu pagi. Kalau sesi pagi dia akan berlatih waktu petang. Biasanya dia orang datang dalam 5.30 hingga pukul 7. Tapi tak adalah tepat-tepat pukul 7, ada yang balik 6.30 untuk ambil adik dia atau mak ayah suruh balik awal. Yang boleh balik lewat tu maksimum pukul 7 lah. Okey. Sebab kebaikan di SKI ni, pelajar-pelajar rumah ni dekat-dekat dengan sekolah. So jadi faktor nak datang ke sekolah tu lebih mudah. So jadi kedua memang padang kita pun memang besar lah. So jadi tapi yang pentingnya sebab rumah tu dekat dengan sekolah. So jadi dia nak datang berlatih tu lebih mudah. Okey. Okey, so kita pergi slide seterusnya. Okey, kita nak berkenalan dengan guru penasihat. Okey, so jadi ini cikgu lah ni. Okey, ni zaman cikgu muda-muda dulu lah. Okey, zaman mungkin umur 20-an lah. Okey, 26, 27. Okey, jangan tertipu lah. Okey, yang ini cikgu Kasturi ya, cikgu Kasturi. Cikgu Kasturi, guru penasihat rugby juga. Dan ni kita ada cikgu pelatih, baru masuk di sekolah. Kalau tak salah cikgu dia akan jadi guru praktikal selama 6 bulan. Dan salah satunya dia akan masuk aktiviti koko untuk kelab rugby, untuk belajar lah. Okay, so macam mana nak menguruskan pasukan rugby dan sebagainya. Okay, so ni kamu dah tengok, boleh nampak ni. Itu sebab cikgu letak gambar ni supaya kenal. Sebab kita tak dapat nak bersemuka tu, kita letak muka, so jadi kamu kenal. Okay, mana satu cikgu Muim, mana satu cikgu Kasturi, mana satu cikgu praktikal. Okay, so inilah. Okay. Okey, untuk sesi petang pula, okey, kita ada 2 cikgu. Okey, kalau kamu tengok, kenapa cikgu lelaki? Tak ada kan? Tak ada masalah. Okey, guru penasihat ni tak ada masalah kalau tak ada cikgu lelaki. Okey. Sebab macam cikgu cakap tadi, guru boleh bertindak sebagai pengurus, perancang. Okey. Kemudian cikgu pun boleh mencari coach-coach. Kebetulan sekolah kita ni memang dah melahirkan ramai pemain rugby. Jadi nak cari jurulatih tu tak adalah sukar sangat mana. Okey, cuma kita bantu dari segi kita bagi sumbangan dengan mohon PIBG lah. Okey, biasanya cikgu buat macam tu. Okey, sebagai membalas jasa mereka dengan mengeluarkan kudrat.
memikirkan, sebab melatih ni bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Nampak je macam senang je, arah-arah sana, marah-marah sini. Tak, sebenarnya dia sebenarnya jadi pemain dengan jurulatih lagi penat berbanding pemain dah hanya fikir diri dia dan tim. Tapi untuk jurulatih dia kena fikir macam-macam lah. Dia fikir pasal kewangan tim, dia fikir ibu bapa bagi main ke tak main, lepas tu dia fikir macam mana cari latihan nak bagi. So banyak yang perlu dipertimbangkan. Tu maksud cikgu dia, siapa jadi jurulatih ni sebenarnya banyak perkara kena fikir. Okay, so jadi cikgu harap mungkin kamu pula selepas ni akan menggantikan cikgu-cikgu atau dengan abang-abang kamu lah. Okay, belajar rajin-rajin, sebab dalam sukan rugby ni senang nak dapat sijil sampai ke peringkat kebangsaan atau ni, tapi kena rajin lah, memang bermula daripada form 1. Sebab bila dah ada sijil tu, dia membantu kamu untuk masuk pelajaran di mana-mana, politeknik ke universiti, sebab memang universiti, politeknik ke apa ke, memang berebut pasukan rugby. Okay, tapi bila dah COVID-19 ni, kita macam susah lah sikit. Okay, tapi bukan diorang tak nak, tapi itu membantu. Okay, so itu sedikit perkenalan tentang guru penasihat. Okay, so jadi kita terus kepada sejarah. Kalau nak cerita pasal rugby ni memang susah cikgu nak cerita. Macam mana nak cikgu nak cerita? Jadi kita cerita dengan pencapaian. Biar result tu lah yang cerita pasal apa itu sekira. Okay, so ini adalah tahun 2008 hingga 2009. Okay, ini adalah kejohanan yang pertama cikgu masuk. Kamu bayangkan, daripada sekolah harian datang ke sekolah SBP. Ini sekolah SBP ni sekolah di Alam Shah, Putrajaya. Okay, ini cikgu lah. Okay, ini adalah coach rugby, nama dia Rizky Abdul Rahman. Dia ni yang banyak membantu ni dengan ni. So ini abang-abang kamu ni. Ni kalau kamu tahu ni, ini baju ni kita orang pinjam, kita tak beli lagi ni. Dia orang pinjam, tapi dia orang sanggup tak bermain. Kita pinjam. Orang lain masa tu pakai jersey dah canggih-canggih lah, pakai sublimat. Dia orang pakai baju buni lagi ni. Dan cikgu pun terima kasih lah, sebab ini sebenarnya baju high school all boys punya lah. So, jadi cikgu memang bermain dengan pasukan orang, cikgu pinjam. Dan kita hantar, walaupun masa tu kita bukanlah kuat, tapi kita cuba bagi saingan. Diorang berlatih sekejap je ni, 1 tahun je, tapi kita cuba hantar. Walaupun ni, tapi dapat pencapaian baik lah. So jadi kita dapat separuh akhir bowl Putrajaya Invitation bawah 16 tahun. Dan masa kita datang ni pun, kita pergi naik kereta je, tumpang-tumpang. Macam cikgu bawa kereta, cikgu pun dah lupa dah, truk. Cikgu ni, Coach Rizky ni bawa Izora kot masa tu. Sumbat lah berapa ramai ni. Lepas tu bawa lah, ada yang bawa bekal, nak save duit. Masa ni kita nak sertai ni memang masing keluar duit masing-masing lah. Sekolah pun ada bagi sumbangan juga. Okay, masa pada awal-awal tu kita tanya boleh tak bagi sumbangan. Pelajar-pelajar masa tu boleh bersemangat nak pergi. Okay, yelah, bila jalan-jalan ni siapa yang tak suka kan. Okay, kemudian tahun 2009 MSSS, okay, kita naik Johan Bull. Kemudian kelima, tahun pertama hantar kita dapat nombor 5. Tu baru tahun lama. So, tapi tahun pertama hantar tu pun orang dah mula gerun. Okay, ni kemudian tahun 2010. Okay, 2010. So jadi dah berlanjutan daripada 2 tahun berlatung tu, kita dah mula tambah kita punya kejohanan kita dah masuk. So jadi sebab kita perbaikilah, setiap tahun kita akan hantar banyak kejohanan untuk mereka pergi lebih jauh. Okay, sebab ini sebenarnya di SKI ni kelebihannya, ramai pelajar-pelajar yang berbakat dalam sukan. Okay, kalau dibimbing betul-betul, dibagi expose betul-betul, dia boleh pergi jauh. Okay, so jadi yang ni kenapa cikgu tunjuk gambar ni? Okay, sebab kenangan cikgu dengan diorang ni masa ketika dulu tak ada kamera. Bukanlah kamera jenis tu. So jadi gambar tu banyak tak sempat, dah banyak, mungkin dah banyak hilang. So jadi kalau kamu tengok tadi yang form 2 yang muka comel-comel tu, yang itu iaitu masa tu diorang kecil. Ni bila diorang, bukanlah masa diorang kecil yang tadi tu. Yang ni kamu tengok bila dah besar-besar, tengok badan diorang pun tinggi besar-besar dan sebagainya. Okay, ni jamuan lah, jamuan kumpulkan batch-batch yang
terdahulu. Okey, bawa makan-makan lah kat sini. Okey, kemudian pada tahun 2011, so jadi kita pun dah makin, cikgu nak baca pun banyak sangat. Tapi kamu boleh bacalah sendiri ni so banyak dah kejohanan, makin lama makin bertambah. Okey, kamu tengok ni, ini adalah abang-abang kamu lah yang masuk tournament. Masa ni kita dapat nombor 2. Masa ni dia lawan antara universiti, kelab-kelab luar lah. Okey. Abang-abang kamu yang masa ni diorang form mungkin tahun 2010. Yang awal-awal lah, yang tadi yang gambar yang kamu tengok tadi, yang Putrajaya tu kan. Antara yang best-best diorang lah ni, yang bermain. So jadi bila dia peak dia waktu bila dia form 5 tu, bila dah lama main tu, dia akan lebih matang permainan dia. Ni yang ini gambar sewaktu menyertai Liga Kuala Lumpur. Okay. Baru pertama kali masuk, kita dapat nombor 2. Cuma final tu kita lawan dengan Askar. Jadi kamu faham-faham lah, kalau lawan dengan Askar, memang orang fit lah. Jadi diorang ni kira tapi masih boleh melawan juga, walaupun skor tu agak jurang dia agak beza tu. Tapi kita ada buat skor juga dengan mereka. So jadi satu pujian lah untuk mereka. Walaupun pasukan yang kerdil daripada kampung SKI boleh bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Okay. So jadi kalau kita tengok kat sini, ni pada MSD waktu ni 2012 ni Johan Plate. Kemudian tahun 2012 ni baru Johan. So jadi berapa tahun tu? Daripada 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Selepas 5 tahun baru boleh dapat Johan masa ni. Okey. So ambil masa lama jugalah. So jadi kalau kita buat apa-apa pun, awal-awal tu memang tak ni, tapi kita konsisten. Tengok jumlah tournament yang kita masuk pun dah makin banyak. So bila banyak tournament semakin matang, so jadi makin lama pelajar ni akan bersaing. So jadi kalau dulu di zaman mereka, abang-abang kamu ni dulu didominasi oleh high school atau sekolah kisah. Jadi bila kita pendatang baru masa tu datang sebagai underdog, so jadi sekarang ni SKI dah telah menjadi daerah pasukan yang pada waktu itulah antara 3 pasukan yang boleh memberi saingan di peringkat daerah. Even sekarang pun kalau di peringkat MSSS pun kita dah berjaya sampai ke Johan lah untuk peringkat MSSS. Okey. Dan yalah. Okey, ni abang kamu dapat Johan lah. Okey, ini dia lawan dengan bekas-bekas pelajar di antara sekolah SBP dan semuanya, dan dapat Johan. Okey, ni main 7 side. Okey. Okey, so jadi ni waktu ni dua-dua double champion. Okey, kamu tengok ni Bawah 14 champion, bawah 16 pun champion. Okey. Teluk Datuk naik Johan. Teluk Johan Cup. Betul, jadi ini adalah kejayaan yang mereka capai lah. Okey. Okey, tahun 2014. Okey, so jadi banyak dah kejohanan yang diorang masuk. Lepas tu tahun 2014 ni baru kita ada satu wakil mewakili MSSM. Okey. So jadi daripada 2008 sehinggalah 2014 tu baru ada satu wakil. Lepas je diorang ada satu wakil ni, setiap tahun kita akan menghasilkan satu pemain, satu atau 2 pemain yang akan mewakili MSSS Selangor. So jadi waktu ni nama-nama mereka Sungai Kapas ini telah menonjol lah. Okey, menonjol di peringkat MSSS dan mewakili dalam pasukan Selangor. Okey, ni abang kamu Johan di Teluk Datuk tu, tak salah cikgu. Okey. Kenapa cikgu tunjuk abang-abang kamu? Sebab hasil daripada kejohanan yang diorang masuk di tahun 2014, 2013 menjadikan inilah diri mereka. Okey, kalau kamu tengok diorang pun masih bersama lagi, bonding antara diorang pun masih. So sama juga dengan kamu, kalau kamu dah terlibat dengan rugby ni, inilah kawan kamu sampailah ke tua mungkin. Okey, sebab dia akan dapat. Okey. Rugby ni dia special sikit, dia kat mana-mana pun dia akan jadi rapat. Okey. Lepas tu
tahun 2015. Okey, so jadi makin lama makin banyak. So jadi banyaklah ni Johan Cup, Cobra bawah 14, Johan Cup T10 set, MSSS Grand Final. Okey. Kemudian dia dah boleh masuk dah international masa tu. KL Tiger Petra International bawah 16 tahun. Okey. So jadi ini tahun lepas lah ni. Ini gambar tahun lepas punya. Okey, cikgu nak tunjukkan dekat kamu adalah ni abang-abang kamu yang tengah SPM sekarang ni antaranya lah. Okey. Ni dikombinasi dengan abang-abang kamu yang tadi tu, yang main tadi tu kan. Diorang pula latih ni. Okey. Bukan cikgu ada latih juga, tapi lebih kepada cikgu boleh beri kepercayaan kepada abang-abang kamu ni yang melatih, sebab ilmu yang diorang dapat tu mungkin lebih banyak daripada cikgu, sebab diorang dah wakil macam-macam dah. Ada yang dah main Sukma, ada yang main Malaysia, jadi ada yang main negeri. Jadi tactical tu dah lain. So jadi better bagi yang lebih pakar. Sebab zaman cikgu tak sempat lah nak wakil mana-mana. Cikgu lebih kepada menguruskan pasukan dan menjadikan kelab rugby ni masih relevan. Okey, kemudian inilah kenangan manis ya, kenangan manis. Buat pertama kalinya Kelang memecah tradisi. Okey. Johan MSSS. Okey. Jadi nak capai ni bukan mudah lah, sebab biasanya didominasi oleh Hulu Selangor. Okey, so jadi ni kamu boleh baca je lah, sebab kalau nak cerita detail makin lama makin kejohanan tu makin banyak yang kita sertai. Yang ni all boys lah, yang ni kategori all boys. Ini yang atas ni kategori sekolah. Okey, lepas daripada tu, okey ni ni abang kamu pula ni, sukses ni. Ini gambar masa sukses Johan. Okey, dulu masa dia orang sekolah, dia orang kalah lawan dengan yang daerah-daerah, tapi dia orang comeback balik waktu dia orang dah dewasa ni. Ni bawah kategori bawah 20 tak silap cikgu. Dia orang buat comeback balik dan Johan. Okey, ni dan ini adalah pure daripada Kelang. Okey, semuanya orang daripada Kelang. Okey, so yang ini tahun 2018. Okey, so jadi kalau kamu tengok ni, ini adalah Abang Rahmat lah. Okey, dia mewakili pasukan Malaysia di Manila. Okey, bawah 19 tahun. Okey, dia waktu form 4 form 5 dia dah ke sekolah sukan SSTMI lah di Bandar Penawar. Okey, so jadi konsisten kita hantar banyak tournament-tournament untuk pelajar-pelajar kita. Ni abang dalam pasukan Malaysia ni ada 3 bekas pelajar kita. Yang pertama ni Luqman, Rahmat dan juga ni Ajan. Ajan ni lah. So ada 3 dalam ni pasukan 7 side. Okey, tak silap cikgu diorang Johan Plate tak silap cikgu masa ni. Okey. Okey, ni tahun 2019. Inilah dia kita tengok. Kalau kamu tengok dia punya jadual, memang sentiasa ada. Januari, Februari, Mac. Semua jadi bila ada COVID ni, memang aktiviti dia jadi terhad lah. Okey, so jadi kita boleh buat macam ni, contoh Google Meet dan sebagainya. Okey, ni tahun lepas dapat nombor 3. Okey, ni bukan abang lah, ni bekas pelajar kita juga. Dia dah pergi ke sekolah Jalan 3, iaitu Akademi Rugby Selangor. So jadi kita dah hantar wakil lah ke pelajar ke sana. Dan ni adalah abang-abang kamu ni lah. Ni sebenarnya tim ni pun bagus juga ni sebenarnya. Kita ada forward yang laju, forward yang besar dan backline yang laju. Cuma sayang lah bila COVID-19 ni tak dapat nak tonjolkan dia punya bakat. Okey, kemudian ni pelajar form 1. Waktu ni diorang nombor 2. Okey. Setahun berlatih, datang hari-hari, kemuncaknya pada ni lah tarikh November ni. Main ni berempah pulas. Waktu ni Zul pun ada kat sini, tapi waktu hari pertama, tapi Zul masa tu hari pertama dia dah injured, patah tulang selangka, tapi alhamdulillah sekarang dah okey. Cikgu harap dah baik, dia dah pulih sepenuhnya lah. Okey. Memang dalam rugby ni memang ada risiko untuk patah, tapi itulah kita kena berlatih dengan teknik yang betul, kuatkan badan dan cara pembangunan yang betul. So jadi kita akan dapat protect badan kita lebih baik lah. So waktu ni
pasukan kita ni berlawan dengan pasukan Cobra. Okey, so Cobra dia kombinasi antara sekolah-sekolah lain juga, dan diorang pun dah berlatih daripada mungkin daripada sekolah rendah dah berlatih. Ini diorang baru 1 tahun berlatih, dan kamu tengok fizikal budak-budak pelajar-pelajar SKI tengok ni besar-besar. Itu sebab saya cakap rugi sebenarnya kalau bakat-bakat di SKI ini telah dikembangkan. Okey, sebab memang susah nak cari sekolah lain. Okey, di Kelang ni memang ramai studio-studio yang jadi macam ni. Okey. Jadi kita tinggal bagi dia peluang masuk tournament pelbagai. InsyaAllah boleh pergi lebih jauh. Maksudnya pasukan rugby SKI pada tahun tingkatan 1 bukan 19 2020. Ya ke? Yalah. Betul-betul 2019 ni ke tarikh pun 2019 kan. Okey, ni tahun 2020. Okey, tahun 2020 sikit saja yang sempat, tapi yang manis dia okey, pelajar tingkatan 3 dapat nombor 3, bawah 14 kita Johan Cup. So jadi yang manis ni lah Johan Cup ni. Sebab kita menang di kawasan di sekolah kita. Sebab tahun sebelum ni pernah buat MSG di sekolah, kita kalah dengan Kisas. So jadi diorang comeback balik, mendapatkan balik title tu pada tahun lepas. Okay, menang 8-3 saja masa tu. Okay, game yang sangat agak dramatik lah. Okay. Kemudian untuk MSSS pula pun hampir Johan kembali macam tahun 2016 tu. Tapi kesilapan lah. Okay. Mungkin tak ada rezeki lah. So jadi kita dapat naik Johan saja. Dan Alhamdulillah pada tahun lepas juga untuk kejohanan Rugby MSSM 3 wakil SKS. Jadi kalau yang paling ramai pada mula-mula masa tahun 2016 tu lah, ada mungkin dalam 5 ke atau 4 wakil untuk Selangor. Tapi untuk tahun yang lepas pun hampir 3 orang. So jadi 3 dia kira ramai jugalah. Tapi esoknya nak pergi ke Johor tu perintah kuarantin. So terus tak boleh nak buat mewakili MSSM. So jadi itulah kali terakhir kita dengar cerita pasal rugby. Okey, selepas tu kita tunggu je lah sampai bila boleh dilaksanakan. Okey. Ni naik Johan lah. Naik Johan di peringkat MSSS. Okey. Okey, so jadi selain daripada, kalau kamu tengok tadi, selain daripada asyik main rugby je, apa lagi aktiviti lain? Sebenarnya sebelum kita nak pergi kejohanan, kita pun ada juga mencari dana. Okey, so daripada dana ni kita akan bayar yuran, kita bayar bas, insurans atau makanan tambahan dan sebagainya lah. Tapi pihak BABG sekolah juga banyak membantu dalam dan pihak sekolah lah banyak ni dalam tournament, sebab kita pun tak boleh nak mengharapkan 100% daripada PABG dengan sekolah, sebab memang kita jonan. So jadi kita ambil inisiatif, kita buat berniaga ni supaya boleh tampung lah apa-apa yang boleh ditampung. Okey. So jadi kalau kamu tengok ni, memang selain orang berbakat dalam bermain sukan, berniaga pun terror ni. Ni habis ni. Kepul ekor habis, air apa-apalah jual semua habis. Saya cerita memang orang berbakat lah. Kalau cerita dia, kalau kerja-kerja hands on ni, memang cikgu kata cikgu boleh bagi A lah. Okey. Ini cikgu tak ada diorang potong sendiri, tak ada. Cikgu tak ada potong ni. Ni diorang masak sendiri, dia potong sendiri, dia letak sos sendiri. Cikgu sediakan apa yang patut lah. Cikgu tanya apa yang kena ada. So cikgu sediakan. Dan yang selain-lainnya diorang urus sendiri. Okey. Itu yang bagusnya lah abang-abang kamu. Selain dia belajar untuk bersukan, dia belajar juga untuk macam mana nak survive dalam kehidupan dengan berniaga. Okey, so jadi dah cerita dah. Itu selain tu, padang kita sebenarnya adalah masalah besar ya, sebab dia tanah ni kamu tengok lah, jenis susah nak tumbuh rumput ni. Okey. So jadi on off lah, kita dah tanam tanah mati ada tahun 2016 tu, kita tanam dengan kos yang agak besar jugalah. Tapi mati juga sebab dia dah main dengan cuaca panas. Macam sekarang ni macam sekarang ni pun dah mula panas kan. Kalau tengok rumput pun dah mula kuning. Tapi dia dah ada rumput lah. Ni waktu musim PKP yang kita tengok rumput pun dah semakin hijau. Tapi ada masih lagi tumpuk-tumpuk ni lah.
Ni waktu selalu hujan, so dia akan hijau. Tapi kalau dah musim panas, dia akan kuning macam kena racun. So kalau main dekat atas yang tengah racun tu, dia akan jadi botak balik macam ni. Okay, so jadi hikmah lah. Okay, so jadi padang kita ni bagusnya adalah, kalau kamu tengok ni, senang kalau buat tournament ke, sangat mudah sebab dekat tepi ni boleh parking, orang boleh ni. So jadi dia tak lalu kawasan pentadbiran. Jadi ni boleh bermain kat sini, kat tepinya ada court. Kat court tu boleh pasang khemah dan sebagainya. Okey, so jadi sangat, orang kata sangat strategik lah. Okey, kawasan kalau nak buat tournament di SMK SKI.